Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 6 yang Ustaz kasihi. Hari ini Ustaz akan mengajar kamu berkenaan dengan bab akidah, tajuk jauhi syirik. Ya, direct to the point terus. Okey. Cuba lihat di muka surat 101 buku teks pendidikan Islam. Okey. Sudah buka semuanya? Kalau belum buka, kamu boleh pause video ini, kemudian nanti kamu sudah buka buku teks, kamu play balik. Okey, tengok di sini. Ya, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Ini adalah dialog antara seorang murid dan juga ustazahnya. Murid ini bertanya, ya, macam kamulah bertanya. Ustazah, lihat rencana ini memakai azimat boleh merosakkan akidah. Tahu azimat kan? Azimat itu adalah seperti tangkal. Kita pun guna juga istilah azimat ni. Kadang-kadang di sini tangkal dan juga sebagainya. Benar Hakim, azimat atau tangkal hanyalah kertas, kain atau bahan lain yang mempunyai tulisan tertentu. Jadi azimat, tangkal ini kadang-kala ditulis di kertas, tulis di kain, kadang-kadang di mana-mana sajalah, pakai pakai kulit kayu, kadang-kadang pakai batu juga. Asal saja kita percaya sesuatu benda itu boleh mendatangkan magic ataupun mempunyai kuasa yang luar biasa, maka itu dikatakan sebagai azimat atau tangkal. Di mana letaknya? Diletaknya di pinggang ataupun ya yang gelang hitam di leher ataupun di lengan, itu juga termasuk dalam kategori azimat ataupun tangkal. Okey, jadi ini boleh merosakkan akidah. Apabila seseorang percaya bahawa azimat dapat menyembuhkan penyakit, menentukan kejayaan. Ada orang pakai cincin, banyak cincin dia. Dia bilang cincin ni bagus ni, boleh mengubah hidup saya. Maka itu juga dikatakan sebagai tangkal ataupun azimat. Maka ini boleh merosakkan akidah. Ini perbuatan ini dilarang. Dan inilah yang dinamakan sebagai syirik. Baik, tengok muka surat seterusnya. Apa itu syirik? Ini muka surat 102. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Makna menyekutukan di sini ialah dia menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, dia sebut perbuatan, apa yang dia buat, dan iktikad. Itulah apa yang dia percaya. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Maknanya siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia termasuk dalam perbuatan yang berdosa. Malah itulah dosa besar yang Allah tidak akan ampunkan dosanya sekiranya dia melakukan perbuatan tersebut. Ya. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan syirik. Okey, cuba tengok apa syirik ini terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali ini ialah syirik yang jelas, yang nyata, yang boleh dilihat, dan syirik khafi ialah syirik yang tersembunyi. Cuba lihat dalam ayat Al-Quran, dalil naqli, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu padahal kamu semua mengetahuinya, iaitulah bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Allah itu adalah Tuhan yang tunggal, yang esa, yang satu, tidak ada duanya. Dari sudut zat Allah, dari sudut kekuasaan Allah segala-galanya, maka kita tidak boleh samakan sesuatu benda itu menyamakan seperti Allah. Sama ada dari sudut zat Allah kita katakan Tuhan itu ada dua, itu syirik. Ataupun kita menyamakan kuasa itu sama seperti kuasa Tuhan, itu juga termasuk dalam perbuatan syirik.
Okey? Di bawah itu juga ada perbualan. Ustazah, syirik ialah perbuatan yang mesti kita hindari. Maknanya mesti kita jauhkan. Jangan kita cuba-cuba melakukan syirik. Ya, termasuk juga benda syirik ialah dia menyembah kuburan, dia menyembah pokok. Dia pokok ni, pokok keramat ini. Ya, ataupun dia menyembah batu. Batu ni dikatakan batu ini adalah batu yang memberikan dia itu manfaat ataupun sebagainya. Itu juga perbuatan, itu syirik jali. Itu syirik yang jelas. Ya. Okey, cuba tengok di sini. Ya. Syirik jali ialah mempercayai atau mengakui bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Ya, kerana dia jelas, nampak, maka itu dikenali sebagai syirik besar. Contohnya ialah menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Meminta doa dan pertolongan selain daripada Allah. Dia pergi ke dukun, dukun ini menggunakan tangkal ataupun sebagainya, azimat, itu juga adalah satu perlakuan syirik. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali, ia boleh merosakkan akidah, hilang pergantungan dengan Allah. Dia tidak lagi bergantung kepada Allah. Sepatutnya kita bergantung kepada Allah. Jangan percaya kepada benda lain. Percaya Allah, hanya Allah sahajalah yang memberikan manfaat. Hanya Allah sahaja yang memberikan mudarat kepada kita. Jangan percaya kepada makhluk lain. Batu ke orang ke tidak. Ya. Kita bergantung hanya kepada Allah. Kalau sakit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya ialah kita makan ubat. Kenapa makan ubat? Kerana makan ubat itu sudah diselidiki oleh kajian saintis tertentu. Ubat ini boleh membunuh kuman, boleh membunuh virus, maka itu boleh. Ya, kerana itu benda yang nyata yang boleh kita nampak. Tapi kalau sekiranya jumpa bomoh kita boleh nampak ke dia boleh menyembuhkan penyakit? Tidak boleh. Dia boleh menggunakan syaitan, dia boleh menggunakan jin. Maka itu termasuk daripada perbuatan syirik. Ya. Berdosa besar dan dimurkai Allah. Dia akan kekal dalam api neraka. Ini akibat orang yang mengamalkan syirik jali. Ya, ada 4. Merosakkan akidah, hilang pergantungan dengan Allah, berdosa besar dan dimurkai Allah, kekal dalam api neraka. Okey. Seterusnya, apa dia syirik khafi? Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga sebagai syirik kecil. Okey. Ya, cuba tengok orang ini. Dia solat kan? Bagus kan dia solat? Bagus. Tapi apa dalam hatinya? Mak mesti puji aku dengan adik-adik sebab rajin solat. Hihihihi. Maknanya dia solat ini bukan kerana Allah. Dia solat ini kerana hendak pujian daripada orang lain. Maka ini termasuk dalam perbuatan syirik khafi. Iaitulah yang tersembunyi. Ini dikenali sebagai riya. Iaitulah menunjuk-nunjuk suatu ibadah. Riya. Ya. Riya dalam ibadah ialah melakukan sesuatu ibadat bukan kerana Allah semata-mata. Seperti seseorang melakukan ibadah kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Maka ini tidak boleh. Ya, ini termasuk dalam perbuatan syirik khafi namanya. Apa akibatnya? Kiranya orang mengamalkan syirik khafi ini, menghapuskan pahala amalan. Dia dapat pahala. Rugi sahaja dia melakukan ibadah sekiranya tidak ikhlas kerana Allah. Ya, dia mau minta puji. Kerana minta pujian, maka amalannya terhapus, dia dapat pahala. Yang kedua, sukar menerima pandangan orang lain kerana dia merasa dirinya hebat, maka orang lain dia tidak mau terima pandangan orang lain. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan, dibenci masyarakat. Yang keempat dan yang kelima, mudah berputus asa.